direncanakan oleh kerajaan sekarang ini dalam membantu mereka meningkatkan potensi diri dan juga menghadapi cabaran COVID-19 ini? Okey, pertamanya saranan saya lah dalam Belanjawan 21 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan terdapat amat banyak program-program yang berkaitan dengan belia yang perlu dilihat satu-satu dan kategorikan. Program reskilling, upskilling, pembelajaran dan program-program kemahiran, program-program pendigitalan, program-program bisnes di bawah skim-skim yang berkaitan dengan SME. So teliti butiran yang telah diberikan oleh kerajaan. Keduanya lihat kepada upskilling dan reskilling tentang kemahiran yang mereka rasa nak belajar, mereka rasa pekerjaan yang mereka nak bekerja dalam masa depan memerlukan kemahiran-kemahiran begini. Fokus kepada kemahiran tersebut, dan seterusnya saya amat menggalakkan kepada anak muda untuk sentiasa baca, proaktif untuk baca, untuk memeriksa maklumat-maklumat yang terdapat di agensi kerajaan, di laman web agensi kerajaan dan social media. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Abdul Kadir selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Latihan dan Kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Kerja MBM bersama kita menerusi Skype hari ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan topik jana kerja untuk belia. Kita kembali semula ke studio hari ini. Bersama kita ada tetamu di studio hari ini, iaitu Puan Nurul Huda, Cik Nurul Huda bersama kita selaku Naib Presiden Majlis Belia Malaysia MBM, untuk kita sambung sedikitlah topik kita berkenaan jana kerja untuk belia ini. Seawal umur berapa sebenarnya untuk belia di luar sana menyiapkan diri mereka untuk menghadapi cabaran bekerja nanti? Okey, sebenarnya kalau ikut tarifan umur belia mula dari 15. Jadi dari umur, kalau macam dari umur 15 tu you dah boleh start explore. Okey, lepas you habis SPM nak masuk universiti mana? Saya dulu suka pergi career fair atau university fair sebab saya juga suka kutip barang free lah kan. So bila pergi career university fair ni boleh tengok apa program yang ada. Dari situ bila dah masuk kat universiti, you dah start pula fikir. Universiti selalu buat career fair, jadi you boleh attend and then boleh tengok apa peluang yang ada. Saya masih ingat masa saya pergi, masa tu tahun pertama saya nak cari internship lah kan. Lepas bila cuti sekolah cuti universiti kena buat internship. Jadi saya ada bercakap dengan wakil dari Accenture. Sekarang tak adalah, sekarang dah jadi apa? Dia dah merge lah. Accenture no. Arthur Andersen dah merge lah. Jadi masa tu officer yang ada tu dia tanya pasal IT audit. Saya cakap, oh tak, saya nak buat accounting lah biasa. Tapi mana tahu bila saya dah second year masuk, saya buat internship betul kat IT audit. Saya tak pernah terfikir. Jadi bila pergi program-program ni, you macam terbuka minda tau. Lagi satu, masa dekat universiti tu ataupun dekat sekolah, cuba aktifkan diri dalam persatuan. Sebab bila buat masuk dalam persatuan, kita bukan just buat program kat sekolah atau universiti tau. Sebab kita nak buat program tu, kita perlu cari sponsor. So dari situ kita kena interaksi dengan majikan kat luar, dengan buat prominent figures kan, kita jemput untuk datang buat sharing ke apa. Dari situ minda akan start terbuka. So sekolah or university is not just about belajar je lah. Betul. Golongan belia mereka perlu mencari inisiatif alternatif sendiri untuk mereka menghadapi cabaran masa kini, terutamanya sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Aspek digitalisasi cukup penting dalam ini. Ramai yang memanfaatkan aspek digitalisasi ini, ada yang berniaga dalam talian, dan ternyata peluang ini dimanfaatkan untuk mereka menjana pendapatan. Pandangan Cik sendiri terhadap alternatif yang terbaik untuk belia di luar sana, bukan sahaja mengharapkan daripada program-program ataupun pekerjaan tetap semata-mata, tapi mereka perlu kreatif, bijak dan mencari peluang-peluang lain. Seperti kita lihat ada program belia pena, belia tani, bagaimana usahawan muda di luar sana yang walaupun berada di kampung tapi mampu menjana pendapatan lebih daripada 5 angka pandangan. Ya, sebenarnya ini memang bidang saya lah, sebab as usahawan trainer kita memang latih rakyat Malaysia untuk buat pemasaran digital. Jadi memang kena ambil peluang masa ni. Digital marketing is no longer an option lah. It is a must. Jadi
because macam yang Abu Kadir sebut pasal e-wallet kan. E-wallet tu sebenarnya bukan just RM50. Sebenarnya data yang government nak. Data tu kalau dalam business digital ni, data is number one lah. Data is king. Jadi kalau kita buat pemasaran digital, kita bukan just jual sekali tau. Kita dah boleh tahu pelanggan ni suka produk ni. Okay, next time kita boleh promote ke pelanggan ni produk ni. And then lepas tu bagi pihak kerajaan juga dah dapat data ni, gunakan peluang ni untuk menyebarkan inisiatif. Sebab sekarang berapa ramai orang yang sebenarnya tengok TV, baca surat khabar. Ramai dapat informasi sebenarnya dari tengok Facebook ke atau WhatsApp ke semua. Jadi perlu guna peluang yang ada di dalam data dalam tangan ni untuk menyebarkan maklumat, dan dari pihak belia sendiri gunakan platform-platform digital ni untuk meningkatkan. Kalau tak ada barang nak jual pun boleh jual diri. Maksudnya you promote diri you so that future majikan you akan tertarik untuk okay, kita nak jemput belia ni untuk program kita ke, atau belia ni boleh jadi kita punya pekerja diri ke, pekerja sendiri ya. Okey. Bagaimana kalau di minit terakhir ni mungkin Cik Nur dah boleh kongsikan pihak NPM sendiri memainkan peranan untuk memperkasakan lagi belia di luar sana supaya mereka boleh meningkatkan lagi kebudayaan mereka dan juga mendapat pekerjaan sesuai dengan diri mereka. Okay, kalau kat MBM, selain kita sebenarnya banyak program kita buat, selain dari program ProCans ni yang untuk belia yang menganggur atau belia yang underpaid, kita juga ada program kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk macam ajar untuk belia tani, and then kita ajar macam mana nak dapat grant dari kementerian. Kita juga ada program baru kita buat minggu lepas untuk coaching. Jadi coaching, kita collaborate dengan International Coaching Federation, ajar belia macam mana nak peluang untuk menjadi coach sebagai salah satu peluang kerjaya juga untuk jadi coach. Jadi saya nak patah balik ke soalan tadi. Saya rasa untuk belia sekarang ni ramai yang suka gig style. Betul. Jadi program-program kerajaan ni boleh buat macam gig style juga. Macam kita ke MDEC, yang saya sukanya sebab kita ada budget, and then MDEC akan buka kepada trainer, siapa yang cepat, siapa yang rajin buat kelas akan dapat lebih banyak. Jadi untuk program kerajaan pun boleh buat macam tu juga. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nur Huda Muhammad, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia, atas perkongsian yang cukup bermanfaat dalam usaha kita untuk memperkasakan golongan belia di luar sana dalam menghadapi cabaran pasca COVID-19 ini, dan pastikan golongan belia di luar sana memanfaatkan segala ruang dan juga platform yang disediakan oleh pihak kerajaan. Baik Syu, sekarang ini kita akan terus ke konti radio, berita radio bervisual bersama rakan kita untuk kita mengetahui perkembangan isu semasa dalam negara. Dan jangan lupa siaran Selamat Pagi Malaysia di TV1 akan berakhir di sini, tapi kita akan terus saja bersambung untuk jam yang berikutnya di saluran berita RTM di My Freeview 123. Jadi kita terus saja bersama dengan rakan penyampai untuk berita radio bervisual. Silakan. Dan selamat pagi, anda bersama saya Syamira Sufri dalam Langsung dari Parlimen. Baik, semua saya mulakan dengan soalan-soalan yang akan dijawab pada persidangan hari ini. Saya akan imbas beberapa soalan yang telah pun dijawab pada persidangan Dewan Rakyat semalam. Antaranya, seramai 95,161 individu telah memperoleh pekerjaan menerusi portal My Future Jobs yang dilancarkan pada 15 Jun lalu. 44,940 daripadanya dalam lingkungan umur 20 hingga 29 tahun termasuk siswa. Baik, selain itu, sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena banjir, Kementerian Alam Sekitar dan Air melaksanakan kaedah pemantauan secara dalam talian
mengenai status curah hujan dan paras air sungai utama di seluruh negara. Langkah tersebut dapat meningkatkan keupayaan hebahan maklumat seterusnya